Dr. Abdul Majid Az-Zindani dalam muqaddimah beliau menekankan ayat ini, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, wahai manusia, tidakkah kamu melihat, ataupun apakah kamu membutakan mata kamu dengan tidak mau melihat tentang alam langit dan alam bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang Allah jadikan pada setiap sesuatu. Wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum, dengan kamu melihat perkara-perkara ini, mungkin kamu akan lihat, dapati bahawa ajal kamu telah pun dekat. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, wahai manusia, selepas ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk pada kamu, apakah ada lagi kitab-kitab yang lain yang nak kamu yakini? Dan tuan sekalian, apabila kita bicarakan tentang ayat, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah, ayat ni ada dua. Ayat al-maqru'ah, iaitu Al-Quran. Yang kedua ialah ayat manzurah, ayat ciptaan Allah SWT. Ayat maqru'ah, ayat yang kita baca. Ayat manzurah, ayat yang kita lihat. Kesemuanya boleh memberikan pada kita tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sebab itulah, kalau kita perhatikan, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adzaban nar. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan siang dan malam, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada ulil albab, orang yang berfikir, orang yang ada ilmu, orang yang mencari kebenaran dengan akal fikiran mereka, dapat melihat kebesaran Allah SWT melalui penciptaan langit dan bumi, melalui penciptaan perubahan siang dan malam. Siapa mereka ini yang mendapat pengajaran? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, orang yang sentiasa ingat pada Allah SWT dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan mereka duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan mereka baring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lalu mereka sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya mereka sentiasa dekat dengan Allah SWT dengan berdoa, ingat Allah, Rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Allah, kamu tidak jadikan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Allah, faqina azaban nar. Setelah kita melihat kebesaran Allah, mengakui kebesaran Allah melalui makhluk ciptaan Allah, langit dan bumi ini, kita mengakui kebesaran Allah, subhanak, maha suci Allah, faqina adzaban nar, jauhkanlah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Taib, dalam pertemuan yang lepas kita dah bicarakan tentang keajaiban Al-Quran pada zaman ini. Kita ada bicarakan tentang kenderaan, bagaimana manusia boleh merendah angkasa raya. Malam ini kita lihat asal bahan api daripada tumbuhan hijau. Asal bahan api daripada tumbuhan hijau. Apakah terdapat contoh yang lain yang boleh menjadi tanda kebesaran Allah pada penciptaan alam ini? Lalu Dr. Majid Zindani menjawab, terdapat banyak contoh dalam perkara tersebut dan terbukti pada janji Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina, sanurihim ayatina. Tuan-tuan, cuba perhatikan betul ayat ini. Ayat ini cukup mendalam. Allah menggunakan perkataan-perkataan yang cukup mendalam kalau kita fahami bahasa Arab. Sanurihim, dia perkataan ra'a yara, surah Fussilat ayat 53. Ra'a yara, ra'a adalah past tense, yara present tense.
Nuri, kami pertontonkan. Sanurihi, him. Allah guna perkataan huruf sin. Sin dalam bahasa Arab ni maksudnya akan. Tetapi nuri adalah present tense ataupun benda yang sedang berlaku. So bila Allah gunakan tambah perkataan sin, dia boleh memberi maksud present continuous tense. Agak sukar untuk kita terjemah dalam bahasa Melayu sebab kita tak ada tenses ini, kita tak ada grammar ini. Maksudnya apa? Perkara yang sedang berlaku dan dia akan berterusan berlaku non-stop tanpa henti hinggalah hari kiamat. Sanurihim, kami akan terus pertontonkan kepada manusia, kami akan terus singkap pada manusia, kami akan terus tunjukkan kepada manusia berterusan non-stop. Sekarang ini sedang berlaku dan dia berterusan sampailah berlaku kiamat. Ayatina, kami akan pertontonkan, kami akan tunjukkan, kami akan bongkarkan, kami akan jelaskan, kami akan nyatakan tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, pada alam maya ini, yakni makhluk ciptaan Allah SWT, alam dan bumi ini, langit dan bumi ini, fil afaqi wa fi anfusim, dan pada diri manusia sendiri. Alhamdulillah. Dan pada diri manusia sendiri, pada diri kita, kita akan lihat kebesaran Allah SWT. Hatta yatabayyana lahum, hinggalah menjadi dalil dan bukti kepada mereka semua, annahul haq, bahawa Quran ini benar, datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidakkah cukup segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti yang jelas pada kamu bahawa ianya ataupun Quran ini benar datang pada Allah SWT. Saya baca sedikit sebelum saya ulaskan apa yang diceritakan oleh Dr. Majid Zani tentang ayat berikutnya. Pakar kimia telah mendedahkan bahawa semua sumber bahan api berasal daripada titik-titik hijau yang wujud dalam tumbuhan. Titik-titik hijau yang ada dalam tumbuhan ni ialah apa dia? Klorofil. Atau tahu orang bidang sains pertanian. Klorofil, titik-titik hijau yang ada dalam tumbuhan, sama ada pada daun ataupun pada batang. Proses fotosintesis boleh berlaku pada daun. Proses fotosintesis juga berlaku pada batang, batang-batang muda ataupun pokok kaktus yang tidak berdaun. Proses fotosintesis boleh berlaku di situ. Titik-titik hijau tersebut dapat menyimpan tenaga bakar matahari dalam bahagian-bahagian tumbuhan, kemudian mengubahnya menjadi unsur tumbuhan yang memudahkan kita memakan, membakarnya dan mengeluarkan bahan api yang terkandung dalam bahagian tumbuhan tersebut. Apabila kita nampak tumbuhan, perkara yang biasa pandangan orang yang bersama dengan Nabi ketika mana turunnya ayat ini ataupun turunnya Al-Quran memahami bahawa tumbuhan sebagai bahan api adalah apabila pokok-pokok ni dah besar, ditebang ataupun dahan dia rapuh, dah jatuh ataupun dahan dia kering, kita gunakan kayu kayan ini untuk dibakar sebagai sumber bahan api. Dan definisi ataupun tafsiran ini tak salah, tafsiran ini betul juga. Saya yakin tuan-tuan yang pernah hidup tahun 70-an dulu, di kampung-kampung kita masak guna kayu. Mungkin anak-anak muda sekarang, anak-anak muda saya ada kat sini, anak-anak muda sekarang tak dapat memahami bagaimana masak guna kayu. Sebab masing-masing dekat kampung pakai gas dah, kat kampung pakai gas. Tapi dulu tahun 70-an kita masak guna kayu api, dan masing-masing cari kayu api di kebun. So itulah yang difahami oleh orang ramai bahawa pokok adalah sumber kayu api. Tapi dalam masa yang sama, pakar kaji bumi juga mendedahkan bahawa petrol dan semua bahan asli seperti benzin, kerosin berasal daripada tumbuhan yang terbenam dalam tanah, dan ia mengambil proses yang lama. Proses timbunan pokok-pokok ini berjuta tahun
akhirnya terbentuklah bahan api dalam bentuk petrol, benzin, kerosin. Akhirnya terbentuklah kawah petrol di bawah tanah, sama ada di daratan maupun di laut. Dan perkara ini Allah SWT jelaskan dalam surah Yasin yang tuan-tuan baca dah, tuan-tuan dah hafal ayat ini. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun. Kita lihat macam mana terjemahan yang biasa kita boleh fahami. Allazi, dialah Allah SWT, ja'ala lakum, yang telah menjadikan untuk kamu, minasyajaril akhdar, daripada tumbuhan hijau, naron, api, daripada tumbuhan hijau, api. Fa idza antum minhu tuqidun, dan daripada pokok-pokok ini kamu dapatlah nyalaan-nyalaan api. Baik, tafsiran yang mudah untuk kita faham, pokok yang tumbuh kita potong, ambil kayunya, bakar, dan kita dapat bahan api. Simple understanding, ataupun fahaman yang mudah. Dan fahaman ni tak salah juga, betul. Tetapi kalau kita lihat kajian ahli geologi ataupun bagian cari gali minyak, dapat memahami bahawa kawah-kawah minyak yang ada di bumi ini adalah hasil daripada tumbuhan-tumbuhan hijau. Tumbuhan-tumbuhan hijau yang bertumpuk-tumpuk, proses jangka lama berjuta tahun di dalam tanah ini, maka dari situlah terbentuknya petrol. Demikian juga berlian yang bernilai tinggi, berlian yang bernilai tinggi, harganya mahal, adalah merupakan hasil daripada timbunan arang batu, proses yang lama hingga menjadi berlian. Proses yang lama, bukan jangka masa yang pendek lah. Jadi kalau tafsiran dulu bahawa pokok ini kayunya digunakan untuk nyalaan api, tafsiran baru kita boleh dapati bahawa bahan api petrol, kerosin, benzin, semuanya adalah hasil daripada pokok-pokok hijau yang tertimbun proses berjuta tahun lamanya di dalam tanah. Akhirnya terbentuklah kawah-kawah petrol yang kita boleh ambil sekarang ni sumber minyak. Dan sekarang ni di antara sumber tenaga paling hebat di dunia ialah, sumber tenaga yang paling hebat di dunia adalah petrol. Dan negara yang paling kaya di antara negara paling kaya ialah negara yang mengeluarkan hasil petrol. Baik. Kalau itulah perkaranya, cuba fikirkan semua teman-teman. Kalau itulah yang berlaku, bagaimana negara Arab, negara yang kering kontang, boleh banyak kawah petrol? Ini ya Tuan Cik? Negara Arab tak ada pokok kan? Kamu kata tadi bahawa petrol ni hasil pada timbunan pokok-pokok. Sedangkan negara Arab di antara negara yang kaya dengan petrol, mungkin kat Malaysia kita tak boleh nak, kita mudah faham, Malaysia ni adalah negara yang sepanjang tahun hijau, banyak tumbuh-tumbuhan. Habis negara Arab, negara yang kering kontang, padang pasir, tak ada pokok. Bagaimana ada timbunan atau bagaimana wujudnya kawah-kawah petrol itu banyak di negara-negara Arab? Daripada mana datang? Macam mana jawab? Daripada negara kita mengalir ke sana. Kita proses mengalir ke sana. Macam mana Syekh? Ya. Nah. Apa dia? Arab dulu mungkin hijau. Apa buktinya? Banjir, lepas tu mati. Zaman Nabi Nuh, banjir, semua mati. Lepas tu tak tumbuh langsung jadi kering kontang. Apa yang Datuk sebutkan itu betul. Bahawa memang dulu negara Arab adalah negara yang hijau. Dan fakta ini telah pun dibuktikan ataupun dibenarkan oleh National Geography.
kajian yang mereka buat, mereka dapati bahawa negara Arab dululah bumi yang hijau. Dan uniknya tuan-tuan, mukjizat Al-Quran, kita boleh faham dari ayat ini. Dalam masa yang sama kita boleh fahami mukjizat hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ada bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta ya'uda jaziratul Arab murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat hinggalah negara Arab ni kembali hijau dan mengalir air sungai. Kembali hijau hatta ta'uda. Kembali hijau maksudnya apa? Sebelum ni hijau. Sebelum ni banyak pokok. Hinggalah berlaku kering kontang jadi padang pasir dan kembali hijau balik. So pada hadis ini boleh difahami dan ia dikonfirmkan, disahkan oleh National Geography, memang negara Arab dulu negara yang hijau, banyak pokok-pokok. Dan pokok-pokok ini berasa habis dan proses yang begitu lama terbenam di tanah ini, maka terbentuklah kawah-kawah petrol kat situ. Cuma the key point nak gambarkan bahawa yang pertama, kawah-kawah petrol ni hasil daripada timbunan hijau yang selari dengan ayat Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yasin ayat 80. Alladzi ja'alakum minasyajaril akhdar. Dialah Allah SWT yang telah menjadikan untuk kamu tumbuhan hijau, naran, sumber bahan api, fa idza antum minhu tuqidun, dan daripada tumbuhan hijau lah kamu mendapat sumber bahan api. Ayat yang hampir sama juga Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 71 hingga ayat 72. Afara'aitumun naral lati turun. Wahai manusia, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan? A antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ansya'a ni maksudnya bina, tumbuh ataupun bangunkan. A antum ansya'tum syajarataha, apakah kamu yang menumbuhkan pokok-pokok ini? Am nahnul munsyi'un, atau apakah kami yang menumbuhkan pokok ini? Ayat ini juga memberikan gambaran bahawa sumber bahan api adalah pokok-pokok yang hijau. So, fakta saintifik yang kita dapati di sini ialah bahawa sumber bahan api yang kita boleh dapati daripada sekarang ini, petrobenzil adalah daripada tumbuhan-tumbuhan hijau, selari daripada surah Yasin ayat 80 dan juga selari dengan surah Al-Waqiah ayat 71 hingga 72. Perkara yang kedua yang cukup unik juga untuk kita fahami di sini ialah apabila Rasulullah SAW menjelaskan bahawa negara Arab yang kering kontang itu akan kembali hijau, berarti negara Arab dulu adalah negara yang hijau. Dan fakta ini selari dengan kenyataan bahawa sumber petrol itu adalah daripada timbunan pokok-pokok yang hijau. Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi Muhammad yang hidup zaman itu, tidak ada penemuan saintifik seperti ini. Bagaimana Nabi Muhammad boleh menyatakan perkara ini dengan detail? Daripada dua ayat Quran, surah Al-Waqiah dan surah Yasin, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, la taqumus sa'atu hatta ta'uda jaziratul Arab murujan. Jazirah ini maksudnya semenanjung Arab. Tidak akan berlakunya kiamat hinggalah kembali semenanjung Arab kembali hijau dan anhara, dan mengalir air sungai. Dan saya terima banyak video-video pada kawan-kawan Arab ni, di beberapa tempat negara Arab timbul air mata sungai yang baru. Timbul air mata sungai yang baru. Kalau dulu kawasan itu kawasan kering kontang, tiba-tiba ada air mata. Air mata, air yang keluar membentuk parit dan sungai. Dan ia membenarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat hadis tadi, hatta ta'udah, hinggalah kembali bumi Arab murujan, subur, menghijau. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi Mekah tahun 70-an, bagi negara Arab tahun 70-an dengan sekarang tahun 2000 berbeza.
Banyak kawasan di tanah Arab dah mula ada orang tanam landscape rumput menghijau yang dulu kering kontang. Sekarang rumput menghijau dah mula ditanam. Dan ada beberapa negara Arab yang mula menanam pokok strawberry. Pelik kan? Tuan-tuan kalau pergi haji ataupun umrah, sekarang dah ada rombongan pergi ke Tabuk. Tabuk adalah di antara kawasan yang menghijau dulu. Buah-buahan yang berada di Tabuk, buah-buahan yang cukup enak, dan buah-buahannya murah banding kalau kita beli dekat Mekah ataupun Madinah. So mereka yang pergi umrah sekarang rombongan pergi Tabuk. Saya sempat pergi Tabuk. So ni tengok, memang walaupun kawasan tu kawasan kering kontang, masih lagi banyak banding dengan Malaysia yang hijau. Kawan-kawan Arab bila datang ke Malaysia tengok, hadhi jannah ya akhi, hadhi jannah. Malaysia ni bagaikan syurga, pokok menghijau sepanjang tahun. Dan boleh tengok pokok kelapa sawit, dia terkejut. Ni pokok tamar ke? Sebab pokok tamar kan macam pokok kelapa sawit. Tapi suasana yang berlaku di negara Arab tu, negara Arab adalah pokok yang penuh dengan, kawasan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, dan kembali mengalirkan air. Murujan wa anhar, maksudnya sungai-sungai yang mengalir. Dan sekarang dah banyak berlaku air mata air yang keluar, terbentuknya sungai-sungai ataupun parit-parit yang akhirnya membentuk sungai. Subhanallah. Rasulullah sebutkan 1400 tahun yang lalu, dikala mana negara Arab yang kering kontang, tak banyak tumbuhan. Dan inilah pengaduan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikala mana meninggalkan anaknya Ismail di kota Mekah. Apa keluhan Nabi Ibrahim? Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan zuriatku biwadin, di lembah, ghaira dhi zar'in, yang tidak ada tumbuhan. Maksudnya di sekitar Kaabah itu tak ada tumbuhan. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kita pergi Mekah, tak jauh pada kawasan Mekah tu dah banyak dah tumbuh-tumbuhan. Yang digambarkan zaman Nabi Ibrahim, bighairi dhi zar'in inda baitikal muharram, ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan zuriatku Ismail bersama dengan ibunya Hajar di bumi Mekah yang tidak ada tumbuhan. Dan daripada celah kelangkang Nabi Ibrahim jugalah, Nabi Ismail jugalah keluarnya Telaga Zamzam, yang sekarang ini dapat memberikan minuman kepada berjuta manusia. Bawa balik seluruh dunia, sampai sekarang tak kering-kering airnya, tuan-tuan. Untuk bicarakan tentang air Zam-Zam ni, banyak sudut yang telah, saya yakin dah ramai para asitizah yang bicarakan tentang kelebihan air Zam-Zam, kajian yang dibuat tentang struktur molekul air Zam-Zam jauh lebih hebat berbanding dengan air-air yang lain. Demikian juga kandungan alkali yang ada pada air Zam-Zam jauh lebih tinggi berbanding dengan air-air di tempat yang lain. Yang Rasul gambarkan bahawa air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam berkatnya dengan apa yang kita niatkan. Air Zam-Zam berkatnya mana yang kita niatkan. Baik. So ini contoh yang pertama malam ni. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi ialah wujudnya sumber bahan api daripada bahan hijau, pokok-pokok yang menghijau yang Allah sebutkan dalam surah Yasin, dalam surah Al-Waqiah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu ini tidak pernah digarapi oleh manusia, tidak pernah difahami oleh manusia. Bagaimana Nabi yang hidup 1400 tahun yang lalu mampu menjelaskan pada kita perkara seperti ini yang cukup detail. Ianya mustahil berlaku daripada manusia biasa, melainkan wahyu pada Allah SWT.